Baik, terima kasih dan juga sekali lagi selamat petang dihulurkan untuk anda terus bersama kami di IKIM FM. Alhamdulillah kembali bertemu kita kepada rakan-rakan pendengar sekali lagi selamat menunaikan solat fardu asar itu masuk pada pukul 4.45 petang tadi, dan sebagaimana saya wawarkan kita kembali untuk sama-sama kita ikuti rancangan Mukmin Profesional, dan telah pun berada di studio pada petang ini. Kita ucapkan sekali lagi selamat datang, selamat bertemu kepada yang berbahagia Ustaz Fahroy Choi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampak lebih ceria dari biasa. Mungkin sebab baju berbelang-belang je. Baik, untuk rancangan Mukmin Profesional pada hari ini, apa yang kita nak kongsikan? Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang dihormati Puan Ni, Saya. seterusnya kepada para pendengar Radio IKIM yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini insya-Allah kita berada dalam suasana yang baik ini ya. Alhamdulillah. Iaitu dalam suasana kita mencari ilmu. Kerana ilmu hakikatnya untuk sampai kita kepada kebenaran. Dan kebenaran akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan. Barang siapa yang mencari kebenaran, dia akan bertemu dengan kebahagiaan. Jadi pada petang ini kita akan menyambung terus apa yang telah kita perbincangkan pada minggu-minggu sebelumnya. Masih lagi dalam tajuk ataupun dalam kerangka apakah tujuan hidup manusia yang perlu difahami, dihayati dan dilaksanakan, iaitu misi ataupun tujuan hidup kita yang tepat dan jelas. Pada petang ini saya ingin memfokuskan satu tajuk, iaitu memburu keikhlasan ataupun mencari keikhlasan. Selalunya kita bila bercakap tentang keikhlasan ni, kita tidak memburu tetapi kita menunggu. Kita tidak mencari tetapi kita menanti untuk ikhlas. Tapi mudah-mudahan dengan perbincangan pada petang ini, dengan doa tuan-tuan, puan-puan, para pendengar semua, insya-Allah kita dapat memperjelaskan apa yang dimaksudkan dengan keikhlasan dan bagaimanakah kita memburu ataupun mencari keikhlasan itu. Ikhlas itu daripada perkataan khalis, artinya suci, murni. Ya. Maksudnya dalam hati orang yang ikhlas itu tidak ada apa-apa kecuali mengharap keredaan dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kata-kata seorang itu hatinya ikhlas, tak ada apa-apa kecuali yang diharapkan sesuatu yang suci dan murni, iaitu keredaan dan keampunan Allah. Sebab itu ikhlas juga disinonimkan dengan khalas. Khalas tu tak ada apa yang tinggal Kalau dalam bahasa Kelantannya tak ada stabuk tak ada apa-apa dah Dalam hati seorang tu tak ada apa-apa kecuali dia mengharapkan keredaan Allah, bukan penghargaan manusia. Mengapa ikhlas itu begitu penting? Kenapa ikhlas ni sesuatu yang penting? Dalam kecamuk dan kecelaruan kehidupan manusia hari ini, kadang-kadang perkara yang penting tidak dianggap penting. Perkara yang utama tidak dianggap utama. Tetapi sebenarnya pada hakikatnya ikhlas adalah perkara yang pertama dan paling penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan hamba-hambanya yang ikhlas. Cuba kita lihat firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Jadi kalau kita mengharapkan pertemuan kita dengan Allah, tentulah pertemuan kita dengan Allah tu di syurga. Jadi kita hendaklah bawa amal-amalan yang soleh. Tetapi dalam amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh tu, amalan-amalan yang soleh itu tidak boleh dicelahi ataupun dicemari oleh syirik, iaitu mesti kita benar-benar ikhlas kepada Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, mafhumnya Allah tidak menerima amalan kecuali amalan yang ikhlas, dan juga orang yang mengharapkan dengan amalan itu keredaan Allah. Itu yang pertama Yang kedua, kenapa ikhlas ini patut diburu dan dicari dengan sesungguh-sungguh hati Kerana ikhlas ini adalah core values. Core values ni artinya nilai trust
ataupun dalam bahasa yang lain kita kata ibu segala sifat mahmudah. Sifat mahmudah yang wajib kita ketahui ni kalau dalam pelajaran ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak ada 10 antaranya sabar, redha, pemaaf, pemurah dan sebagainya. Walau bagaimanapun ke 10 ataupun semua sifat mahmudah itu ibunya adalah ikhlas. Dalam arti kata kalau kita ada ikhlas, insya-Allah kita ada pemurah. Kalau kita ada sifat ikhlas, insya-Allah kita ada sabar, redha, pemaaf dan sebagainya. Jadi seperti mana ikhlas menjadi ibu kepada sifat mahmudah, begitu juga ego menjadi ibu kepada sifat mazmumah. Kalau ada ego semua adalah datang pemarah, datang hasad, datang dengki, datang kedekut dan sebagainya. Jadi kita nak miliki betul-betul sifat ikhlas ini kerana ikhlas ini membawa kepada qalbun salim ataupun hati yang sejahtera. Hati yang menjadi penilaian Allah bukan saja di akhirat tetapi di dunia ini, begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa ikhlas ni penting dalam kehidupan kita? Kerana ikhlas inilah antivirus. Orang kata, sekarang ni sebut antivirus, kita tengok Kaspersky, kita tengok Tetapi ini virus dalam hati kita ialah godaan daripada syaitan. Jadi, kalau kita ada ikhlas, insya-Allah itulah yang menjadi pendinding ataupun pelindung daripada kita, dari kita untuk tidak digoda oleh syaitan laknatullah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah tegaskan di dalam surah Al-Sad, iaitu dalam dalam ayat yang ke-83 ke-82 maksudnya semua boleh disesatkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Boleh disesatkan oleh semua manusia yang ada kekuatan, ada kekayaan, ada apa-apa semua, boleh disesatkan oleh syaitan, tetapi yang tidak boleh disesatkan oleh syaitan illa mukhlasin, iaitu orang-orang yang ikhlas. Kerana apa? Orang yang ikhlas ni nanti orang yang akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sayang seseorang tu, Allah akan bagi kepada keikhlasan. Kalau suami sayang pada isteri, apa tandanya? Kalau kata belikan hadiah, menghargainya, sebagainya. Tetapi apakah petanda, indikator yang Allah sayangkan hambanya? Ini kita kena. Sebab kasih sayang Allah tu artinya segala-galanya, berharga daripada segala-gala kasih sayang makhluk. Kasih sayang pemimpin, kasih sayang suami, kasih sayang isteri, kasih sayang anak-anak dan sebagainya terlalu kecil, hanya sedebu saja nak dibandingkan dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanda kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah Allah beri seorang tu ikhlas. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan seorang tu harta ni, belum tentu Allah sayang. Kerana harta Allah berikan kepada Nabi Sulaiman yang Allah sayang, tetapi harta juga Allah beri kepada Qarun yang Allah benci. Jadi kalau kita dapat harta, dapat bonus ke, dapat pelaburan sekarang ni orang kata SB tinggi, belum tentu lagi Allah sayang. Kerana harta Allah bagi kepada Nabi Sulaiman yang Allah sayang, harta juga Allah bagi kepada Qarun yang Allah benci. Jadi kalau kita dapat harta, jangan confident, jangan yakin bahawa kita ni Allah sayang. Na'udzubillah, Islam tidak anti harta, tetapi kita kena takut apakah harta yang kita dapat tu seperti mana Qarun menerima harta, menyebabkan lalai dan alpa. Begitu juga kalau Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kuasa, pangkat ke, naik pangkat ke, bagi kekuasaan bagi kita dan sebagainya, belum tentu Allah sayang. Kerana kuasa Allah beri kepada Namrud, kepada Fir'aun yang Allah benci, walaupun kuasa juga Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman yang Allah sayang. Jadi kita takut juga kalau kita dapat kuasa, mudah-mudahan orang yang naik pangkat, ada amanah untuk dia beribadah. Islam tidak anti pangkat dan darjat, tetapi kita kena takut bahawa pangkat itu menjadikan satu ujian kepada kita. Belum tentu Allah sayang kalau kita dapat pangkat dan harta. Kenapa ikhlas itu penting lagi? Kalau kita bincangkan dalam orang kata tadi, kita lihat di sudut agama, tetapi kita lihat di sudut motivasinya ataupun dalam soal kehidupan yang biasa. Ikhlas itu sinonim dengan bebas. Ikhlas itu bebas, dan bebas itu kebahagiaan. Mengapa saya kata ikhlas itu bebas? Ikhlas itu bebas kerana orang yang ikhlas hanya ada satu Tuhan saja untuk disembah.
untuk ditaatinya, untuk menjadi Rabb dan ilahnya dalam kehidupan dia. Tetapi orang yang tidak ikhlas, banyak Tuhan-Tuhan kecil dalam hidup dia. Dalam Tuhan-Tuhan kecil dia, maksudnya yang dia nak pamerkan amalannya. Sebab itu dikatakan syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau dalam amalan kita itu kita nak menunjuk kepada manusia, iaitu orang yang tidak ikhlas. Yang dikatakan riya, yang dikatakan ujub, yang dikatakan sum'ah. Jadi sebab itu kalau kita ikhlas, kita bebas kerana ada satu Tuhan saja dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tak ikhlas, banyak Tuhan-Tuhan kecil yang menyebabkan kita selalu terbelenggu dan terpenjara dalam kehidupan yang bebas ini. Saya teringat satu kata-kata daripada tulisan yang dinukilkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu masalah manusia, kata ulama ini, masalah manusia bukan manusia tidak ada Tuhan, tetapi masalah manusia ialah terlalu banyak Tuhan. Terlalu banyak Tuhan yang menyebabkan berlaku bermacam-macam konflik dalam jiwanya. Dan saya teringat juga ada satu figur yang berjaya. Bila orang tanya dia, apa rahsia kejayaan? Dia kata, saya tak tahu rahsia kejayaan, tetapi saya tahu rahsia kegagalan. Apa dia rahsia kegagalan? Ialah apabila kita cuba mengambil hati, menyukakan semua orang. Kita nak ambil hati orang ni, nak ambil hati orang tu, di sana, di sini dan sebagainya. Akhirnya semua orang akan benci pada kita. Tetapi orang yang ikhlas, dia tidak tersiksa, dia tidak serba salah, dia tidak keliru dan celaru dalam hidupnya. Contoh orang yang tidak ikhlas, macam mana dia celaru, macam mana dia tersiksa dalam hidupnya. Contoh nak pakai baju pagi ni, nak pergi bekerja lah katakan, buka almari baju, tengok baju tu banyak, setengah orang banyak, pakai baju A, saya suka, suami suka, tapi bos tak apa suka, pindah baju B. Saya suka, bos suka, tapi suami tak suka, pindah C. Saya suka, bos suka, tapi macam-macam jadi beralih. Nak buat keputusan pun payah. Bila kita nak buat keputusan pun payah dalam kehidupan ini, selalunya kita akan terperangkap dengan pelbagai konflik untuk bertindak. Jadi, tetapi alangkah indahnya kalau seorang yang ikhlas ini, dia buka bajunya, pakaian ni yang pertama menutup aurat, bersih, dan sebagainya, dia terus pakai. Yang dia fikirkan ialah apa Allah kata, bukan apa manusia kata. Jadi, apabila kita memburu cinta Allah, apabila kita memburu keikhlasan, iaitu keredaan Allah, cuba kita lihat dalam hadis yang panjang, bila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seseorang, malaikat Jibril akan diutuskan untuk berkata kepada semua makhluk, Allah telah mencintai orang itu, kamu semua hendaklah mencintai orang itu. Artinya apa ni? Cinta Allah ialah sumber cinta semua dan segala. Sekali lagi saya ulangkan, cinta kepada Allah ialah sumber cinta segala dan semua. Maksudnya apabila kita memburu cinta Allah, memburu keikhlasan, orang-orang lain, makhluk-makhluk lain akan mencintai kita. Ini yang paling penting. Inilah yang dikatakan orang yang ikhlas. Okey, sekarang saya ingin menjawab persoalan yang telah ditujukan pada saya minggu yang lepas. Dalam keikhlasan ni ada dua kecenderungan Ada kecenderungan, kefahaman ataupun dua bentuk pemikiran. Pemikiran yang pertama yang katakan kita ikhlas dulu, baru kerja kita baik. Yang pertama ni lah. Yang kedua, kita kerja baik-baik dulu, barulah kita ikhlas. Jadi yang mana di antaranya dua pandangan ini yang menepati tajuk kita pada petang ini, iaitu memburu ikhlas. Ikhlas Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang Allah sayang. Jadi kalau kita nak tanya siapa yang paling Allah sayang di dunia ini, siapa jawabnya tentulah Habib Allah, kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak mendapat kasih sayang Allah, supaya dengannya Allah beri ikhlas, kita kena tanyalah Rasulullah. Apa tips-tips ataupun apa panduan yang ada di dalam kehidupan ini yang Rasulullah SAW telah berikan untuk kita mendapat kasih sayang daripada Allah. Dalam banyak-banyak hadisnya tu ada satu hadis yang Rasulullah mafhumnya telah bersabda, Allah sayang ataupun Allah kasih, Allah cinta seseorang kamu yang apabila dia melakukan satu pekerjaan, dia melaksanakan pekerjaan itu dengan itqan,
Itqan itu bahasa Arab, yutkinuhu, maksudnya dia memperelok-elokkan kerjanya. Dia melaksanakan kerja itu dengan komitmen yang tinggi. Ataupun itqan ini telah dimelayukan jadi tekun. Seorang melaksanakan kerja dengan tekun, artinya Allah sayang. Itu penting, Jadi artinya kalau kita menjadi seorang Islam yang nak memburu ikhlas, artinya secara automatik kita menjadi orang yang bekerja dengan itqan. Jadi dalam Islam tidak ada orang yang bekerja cincai-cincai, saja-saja buat selamba, tak ada. Mesti apabila dia melaksanakan satu kerja, commitment to completion itu mesti ada dalam dirinya. Okey. Apa ciri-ciri kerja yang itqan? Sebelum saya buka kepada perbincangan dengan para pendengar nanti, apa ciri-ciri yang kerja yang itqan? Ini kita rujuk kepada ilmu manajemen, pengurusan dan pentadbiran. Kerja yang itqan tu ada formula dia ni, kalau jika para pendengar yang sedang duduk yang ada pensel ataupun ada pen, boleh catatkan, formula kerja yang itqan ataupun kerja yang tinggi di dalam Islam ni, dia di dalam ilmu manajemen ialah Q1 plus dicampur dengan Q2 campur dengan A sama juga dengan C. Dalam bahasa Inggerisnya, Q1 plus QA plus A, Q1 plus Q2 plus A is equal to C. Q1 campur dengan Q2 campur dengan A sama juga C. Apa yang dimaksudkan dengan Q1 ni? Q1 ialah kerja itu berkualiti. Artinya better, lebih baik kalau kita laksanakan kerja itu, faster, lebih cepat, cheaper, lebih menjimatkan, safer, lebih menyelamatkan. Input sikit tapi output banyak. Itu yang dikatakan productivity. Jadi Q1 stand for quality. Manakala Q2 ialah quantity. Dalam organisasi, termasuk dalam organisasi yang saya berada ataupun yang Nik sedang terlibat dalamnya, IKIM misalnya kata, dengan mana-mana saja para pendengar yang ada organisasi, dia ada dua bentuk kerja ni. Satu kerja yang dikatakan yang memberikan kita self promotion. Self promotion ni kerja-kerja yang memberi, yang apabila kita melaksanakannya kita mendapat ganjaran dalam bentuk wang dan pangkat. Ini yang dikatakan ada yang dalam job spec kita ni, self promotion nama dia. Kerja-kerja yang resmi. Kita dulu masuk tanda tangan, kita kerja, ni job spec kita A, B, C. Ni job spec kita. Ini kerja yang ada self promotion. Manakala ada yang kedua dalam organisasi ini, kerja yang bagi self improvement. Dia bukan promotion tetapi improvement saja. Macam kerja-kerja yang tak resmi. Contohnya ni, kita dalam organisasi ada kelab kebajikan. Kita jadi presiden, kita jadi AJK misal kata. Yang mana itu tak ada gaji. Tak ada pangkat yang dijanjikan bagi mereka yang bagi kerja self improvement. Ataupun kita nampak orang susah dalam organisasi kita, kita tolong, kita ziarah orang yang sakit, yang kematian kita uruskan. Ini bagi self promotion. Artinya kalau orang tu nak memburu ikhlas, yang dikatakan kerja yang itqan itu bukan saja kerja yang resmi Q1, tetapi kerja yang Q2 pun dia buat. Bukan saja Q2 dia buat, tetapi kerja yang self improvement pun dia buat, kerja yang self promotion pun dia buat. Campur dengan yang ketiga ialah A. A apa dia? A adalah akhlak, attitude ataupun adab ketika kita melaksanakan kerja. Contohnya ni, saya selalu katakan kita ni bukan Robocop. Kalau kita bekerja, kita ada bukan high tech saja tetapi kita ada high touch. Macam ni ketika melaksanakan kerja dan sebagainya, kita bukan saja berpandu-pandu job spec kita, tetapi macam mana kita misal kata greeting seorang, bagi salam, senyum simpul kita, muka manis, sentiasa amalkan budi bicara, mengatasi disiplin kita, adab, akhlak, dan macam mana kita meraihkan orang ketika kita bekerja. Ini dikatakan A, adab. Is equal to Q1 campur dengan Q2 campur dengan A is equal sama dengan C. C itu adalah compensation ataupun pampasan. Jadi kalau kita bekerja, ada Q1-nya, ada Q2-nya, campur dengan A-nya, kita layak mendapat pampasan daripada majikan. Selalunya, orang yang bekerja, ada ketiga-tiga ciri ni, dia naik pangkat, dia dapat gaji yang tinggi. Tetapi ingat ni, dalam kerja sebagai ibadah, kita katakan, God is our, quote-unquote, CEO. Kita bukan untuk bekerja untuk majikan, tetapi kita bekerja untuk Tuhan. Kerja itu satu ibadah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi satu pampasan yang lebih tinggi lagi daripada pangkat, lebih tinggi lagi daripada bonus, daripada gaji dan sebagainya. Itu yang dikatakan pampasan daripada Allah, itu yang dikatakan ikhlas. Saya. Jadi
kesimpulannya sebelum saya menyerahkan kepada Nik balik ialah kesimpulannya dalam memburu ikhlas, kita naklah bekerja dengan baik dulu. InsyaAllah baru kita ikhlas. Jangan tunggu kita nak ikhlas dulu baru kita nak jadi baik, ya. Simpelnya ada orang kata, saya ustaz, saya tuan guru, selagi saya tak khusyuk, selagi itulah saya tak solat. Mana boleh, kita solatlah dulu walaupun belum khusyuk. Jadi kadang-kadang kerja kita belum tentu ikhlas. Ada bercampur baur. Ini ikhlas ni dalam soal hati, kan. Hati ni berbolak-balik, kadang okey, kadang tak okey. Tetapi apakah kita tunggu sempurna betul-betul ikhlas baru kita nak jadi kerja kita jadi baik? Jangan begitu, ya. Pesan saya untuk diri saya dan juga untuk anda semua di luar sana ialah kita benar-benar melaksanakan kerja kita dengan kualiti, dengan kuantiti, dan kita jaga adabnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan diberi keikhlasan. Itu yang dikatakan kita memburu ikhlas. Kita bukan menunggu ikhlas, kita mencari ikhlas, tetapi bukan kita menanti untuk ikhlas. Itulah sekedarnya ni sebagai permulaan. Yang paling penting buat dulu ustaz, ya. Buat dulu. Buat dulu. Baik, sebelum kita ambil soalan daripada rakan pendengar, sebenarnya ustaz, ikhlas tu adalah anugerah daripada Allah ataupun kita sendiri yang mendidiknya? Ya. Dia dua-dua ni, dia kata-kata, saya tak katakan yang kerja baik dulu baru ikhlas, itu satu-satunya yang benar. Tetapi kita ikhlas dulu baru kerja baik pun betul, sebab inna a'malu binniyah, ya. Amal itu sesungguhnya bermula dengan niat, ya. Jadi kita usahakan dua-dua sekali. Di samping ikhlas itu satu anugerah daripada Allah. Anugerah daripada Allah. Bila Allah sayang pada seorang tu, Allah akan bagi ikhlas. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi sesuatu, dia kena menempuh sebabnya. Yang dikata wajalnakum likulli syai'in sababa. Ya, bila Allah nak jadikan sesuatu ada sebab-sebabnya. Jadi Allah akan beri kepada kita, kurniakan kita ikhlas, tetapi kita sebagai hamba, kita melaksanakan kerja tu dengan baik, itu tugas kita. Insya-Allah, yang kata saya selalu katakan, takdir daripada Allah, takdir daripada manusia. Tetapi kalau kita takdirkan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah takdir daripada Allah akan baik juga. Ini yang kita kena jaga, ya, ni, jangan kita cuba menanti kalau Allah tak bagi ikhlas, macam mana saya nak buat. Kita jangan begitu, ya. Sepatutnya kita memburu, kita mencari, jangan menanti dan jangan menunggu untuk ikhlas. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita di waktu ini. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana kod dara kita? Hello. Ya, kod dara kita, siapa di sana? Bersama dengan pemanggil kita berikutnya. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Umi Yaakob Melaka ni. Ya, Encik Mak Yaakob. Sila teruskan dengan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lama dah tak manggil, ya. Lama. Ramai lain busy kerja. Ya, teruskan dengan soalan. Adakah tingkatan ikhlas pertama? Kedua, ada pendapat mengatakan kalau kita buat sesuatu memang kerana Allah dan mengharapkan pahala, tidak ikhlas. Minta Ustaz jelaskan. Baik, terima kasih. Allah wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam. Okey, teruskan. Hello, assalamualaikum. Minta tutup radio seketika. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, kod dara kita, siapa di sana? Saya Ahmad daripada Johor Bahru. Cik Ahmad, teruskan dengan soalan. Okey, saya nak tanya dengan Ustaz yang pasal yang Ustaz kata yang ikhlas tu, kan? Ya, teruskan. Macam ni, nak berkongsi cerita lah, satu cerita pasal saya sendiri, kan? Yang pasal Ustaz kata bekerja ikhlas tu, kan? Kalau macam saya ni, saya OKU, kan? Jadi, saya punya pendapatan tu tak banyak. Jadi, bila kita bekerja dengan bersungguh, secara automatik, majikan akan naikkan gaji tau. Macam sekarang ni, dulu saya gaji saya tak banyak, kan, serata, kan. Alhamdulillah, bila kita berusaha, saya sendiri yang meningkatkan diri saya, bekerja dengan sungguh, alhamdulillah, majikan automatik naikkan gaji. Itu nak tanya dapat sikit daripada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Ahmad. Kita teruskan. Hello, assalamualaikum. Tak tutup radio, siapa di sana? Hello. Minta tutup radio, siapa di sana? Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Ramli. Teruskan Cik Ramli. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak bertanya, Ustaz. Kalau kita bagi satu barang ke orang, satu ketika dulu, dengan niat ikhlas waktu tu. Waktu tu niat ikhlas, kan? Ataupun menolong kerja ladang ke, tanpa upah, tanpa banyak, ikhlas hari tu. Tetapi selang
2-3 tahun macam ada perbezaan pendapat ke, berselisih faham ke. Ini harus letak malah hati kan. Jadi waktu kita gerak, Allah, kalau kita bagi dulu di macam-macam kan. Jadi apa ulasan Ustaz tu? Dapat pahala ke ataupun itu saja ulasan Ustaz ya. Terima kasih banyak Encik Ramli. Waalaikumsalam. Okey, kita teruskan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Ishak. Encik Ishak, teruskan dengan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya Ustaz ni. Ya. Kita bagi dengan ikhlas lah kan Ustaz kan? Ya. Tapi teringat lagi pasal lepas kita bagi dalam esok lusa tu kita teringat kan? Teringat. Ada teringat juga macam mana ni. Baik, terima kasih. Adakah Tuhan terima ibadat setelah kita tu? Baik, terima kasih. Ustaz akan jawab 4 soalan daripada rakam dengan kita, silakan. Pertamanya ialah masalah ikhlas ini memang satu cabaran untuk kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam sebuah hadis yang panjang menegaskan bahawa ikhlas itu rahsia dalam rahsiaku, sebahagian daripada rahsia Allah. Malaikat dan juga yang mencatat amal pun tidak tahu hakikat ikhlas sebenarnya ya. Sebab itu apabila kita kata rahsia Allah tu terlalu tersirat sifatnya ya. Tetapi apa yang kita cuba ialah kita cuba mujahadah diri kita supaya benar-benar ikhlas ya. Contohnya ya, kita takkan tahu ikhlas orang. Orang kita tak tahu ikhlas Bukan saja kita tak tahu ikhlas orang lain, tetapi ikhlas hati kita pun kita tak tahu. Contohnya masa saya bercakap ni, apakah saya ikhlas kerana Allah? Dan anda yang mendengar, apakah ikhlas juga kerana Allah Jadi apabila kita tidak tahu keikhlasan dalam hati kita sendiri, apatah lagi kita nak menebak ataupun meneka keikhlasan hati orang. Jadi saya ingin pesan pada diri saya dan juga orang, tak bolehlah kita kata saya tengok muka dia pun saya tahu orang ni memang tak ikhlas. Tak boleh sebab apa, kita sendiri kita tak tahu apakah kita ikhlas atau tidak Jawapan kepada Cik Mak Yaakob tadi yang pertama tentang tingkatan-tingkatan ikhlas. Ikhlas tu ada tingkatan-tingkatannya tingkatan kita yang kata muslim, mukmin, muqarrabin, ada tinggi-tinggi yang kita hendak itu yang paling tinggilah Tetapi apa yang saya nak tegaskan ialah apabila kita beramal untuk mendapat pahala dan untuk mendapat syurga Allah dan bebas daripada neraka Allah itu tidak menyejaskan keikhlasan kita. Itu tidak yang dikatakan kita mengharapkan keridaan Allah, soal pahala, soal dosa, syurga dan neraka ini kita tidak mengharap, tak boleh macam tu. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala dah tegaskan di dalam Al-Quran, syurga ini tempat yang baik yang perlu kita jadikan ultimate goal kita. Bahkan kalau kita berdoa, diminta kita berdoa untuk mendapat syurga yang tinggi, itu syurga Firdaus. Jadi tak salah kita beribadah untuk mendapat syurga Allah tidak salah dan untuk kita menghindarkan daripada neraka Allah. Namun di sana ada keikhlasan yang lebih tinggi lagi daripada itu Jadi ini yang dikatakan tahap-tahap orang yang muqarrabin dan sebagainya. Jadi perbahasan kita cukuplah setakat kita orang awam ni kita semayang tu kadang takutkan seksa Allah dan kita mengharapkan syurga Allah. Tak ada masalah yang itu jadi itu yang jadi ada orang mengatakan bahawa kalau kita beribadah kepada Allah untuk mendapat ganjaran, itu baru ibadah tahap peniaga saja, bisnes dia mau mengeluarkan modal, dia nak dapat keuntungan yang tinggi tak salah gitu itu. Cuma apa yang saya tekankan ialah syurga itu dikaitkan dengan perintah Allah. Jangan saya mengharapkan syurga itu saja. Saya mengharap syurga kerana Allah perintahkan kita untuk memburu syurga itu. Gitu Baik. Yang kedua, Cik Ahmad dari JB sebenarnya indahnya kalau kita memburu, saya dah katakan awal-awal tadi kalau kita memburu cinta Allah, cinta manusia akan mengikut. Kalau kita memburu keredaan Tuhan, majikan pun akan redha dengan kita. Contohnya tadi apabila kita bekerja tadi, walaupun Cik Ahmad seorang orang keistimewaan yang berbeza walaupun dia kerja tu untuk misal kata untuk Q1, Q2 plus A tadi is equal to C tadi kita nak harap ikhlas daripada Allah.
Tetapi kalau kita bekerja dengan kualiti yang tinggi, dengan kuantiti yang banyak, dengan adab dan akhlak ataupun attitude yang tinggi, majikan pun suka. Jadi artinya betul apa yang dikatakan, bermula daripada gaji tadi 100 akhirnya tinggi ya. Apabila kita memburu bekerja atas dasar ibadah, dia akan melonjakkan produktiviti dan kualiti kerja. Saya dah katakan minggu yang lepas bahawa apabila seorang tu bekerja kerana Allah, hasil dia orang kata pushing the limit. Dia beyond expectation. Sebab apa? Dia bekerja bukan untuk dinilai oleh majikan, tetapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah penelitian dan penilaian Allah lebih, orang kata, lebih jitu dan lebih halus daripada penilaian majikan. Sama ada di depan atau di belakang, dia akan rajin. Punch card ada ke, CCTV tak ada ke, apa ke, dia tak terikat dengan gadget-gadget teknologi untuk mengawasi kerja dia. Dia akan bekerja di belakang, di hadapan orang, tanpa pengawasan dia akan boleh bekerja dengan baik. Dan ini menyebabkan majikan suka. Bila majikan suka, majikan akan tambah gaji kita, naikkan pangkat kita. Jadi apabila kita bekerja atas dasar ibadah, insya-Allah majikan pun suka dan masyarakat yang bermanfaat, negara akan maju insya-Allah. Insya-Allah. Itu yang dikatakan Yang ketiga Cik Ramli kerja dah bagi dah. Tiba-tiba rasa menyesal pula. Kalau rasa menyesal dalam hati ni soalan ketiga nyampak ni lebih kurang sama lah. Menyesal dalam hati ni kalau kita pendam-pendamkan tak apa. Kalau gangguan-gangguan, itu yang sebabnya dalam apa saja kita jangan minta astaghfirullah. Sebab tu bila kita solat kita terus astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah, kita kata gitu. Kenapa? Kita bukan buat dosa. Kita solat. Itu amal kebaikan. Tetapi dalam amal kebaikan tu pun ada tadi godaan-godaan syaitan. Yang nak takut solat kita tu riak, takut solat kita itu kerana ada kecacatan atau kekurangannya dan sebagainya. Kalau dalam solat yang 5 minit tu pun ada virus-virus yang nak mengacau, yang menyebabkan kita istighfar. Begitu juga apabila kita bagi khidmat, kita bagi tanah ke tadi, kita bagi benda, tiba-tiba datang penyesalan. Setidak-tidaknya kena kawal diri supaya jangan terlontar kata-kata nista. Kata-kata nista. Sebab tu dalam Al-Quran apa Allah kata? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal azah. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan kata-kata yang mengejek dan menghina. Kita dah bagi, tiba-tiba bila kita dah menyesal, saya bagi tak guna punya orang, macam tu kita. Jadi kita dua kali rugi. Rugi yang pertama, tanah tadi memang dah terlepas, harta tadi terlepas, pahala daripada kita pun dah terlepas. Dua kali ganda rugi. Kalau kita ada rasa macam tu, cuba tahan hati kita. Itu yang dikatakan menahan hati, remuk redam, yang mana kita nak ikut kepada jalan Allah. Sebab itu Allah bersama dengan orang yang patah-patah hatinya, kerana bermujahadah untuk jadi baik. Ini penting bagi kita, sebab hati kita tak tulus dan mulus begitu saja. Tentu ada serangan-serangan virus yang menyebabkan kita kena atasi, insya-Allah kena atasi. Jangan keluar melalui kata-kata yang mengejek dan juga memberi nista ataupun menghina. Itu saja. Tapi sesuatu yang bermain di dalam hati saja, itu tak dikira sebagai dosa lagi. Itulah yang penting, banyakkan istighfar untuk bersihkan hati. Okey, kita bersama dengan pemanggil kita, Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya ini dari Melaka. Teruskan. Okey, saya Ustaz. Saya nak tanya, saya bekerja dengan company yang bukan Islam lah. Dah lama dan kadang-kadang tu walaupun macam kita buat kerja tu elok semua, tapi ada rasa kurang terganggu juga kadang-kadang sebab macam management company saya ni, dia ada terlibat dengan macam urusan duit kopi ni, bagi dekat orang semualah macam tu. Jadi saya nak tanya macam mana actually kedudukan kita pekerja ni walaupun tak secara langsung kan. Macam mana sebenarnya, sebab cuba juga cari kerja dekat tempat lain, tapi so far tu tak ada rezeki lagi lah. Okey, itu saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum, kerana kita siapa di sana? Saya Jino Halim sini. Silakan teruskan. Ya, nama gini Ustaz, saya ada sedikit kemuskilan. Jadi ada satu tuan guru dia tahu kalau sekiranya dia seseorang tu dibagi sesuatu pemberian, dia bercakap, aku ikhlas ni, saya ikhlas ni beri. Maka itulah petunjuk yang tak ikhlas.
Sebab dia bagi tahu bahawa ikhlas ni umpama tidur. Jadi kalau orang tu tidur, takkan dia kata, saya tidur ni, saya sedang tidur ni. Dia adalah mustahil orang tidur ni bercakap dia tidur. Dan kemudian saya ada mendengar cerita lagi yang mengatakan bahawa apabila seseorang itu dia berniat buruk, maka telah keluar daripada nafasnya bau yang busuk, sehingga kan malaikat dapat menghidup orang ini berniat buruk. Dan sekiranya dia berniat baik, keluar daripada nafasnya bau yang wangi, maka malaikat telah menduga orang ini berniat baik. Tetapi dalam bab ikhlas ini, malaikat tidak dapat hidup, tak dapat detect. Yang dapat detect hanya Allah. Jadi saya minta dulu sekali dapat perpanjangan, dapat diluaskan sedikit, Ustaz, insyaAllah. Baik, terima kasih Haji. Assalamualaikum. Okey, kita teruskan. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Kod dari kita? Assalamualaikum. Siapa di sana? Kod dari kita? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Nama saya Rafiq. Teruskan Cik Rafi. Okey, nama saya Rafiq ya. Ya, Rafi, teruskan. Okey, Ustaz, saya nak tanya, saya buat komputer software. Lepas tu ada macam student daripada universiti, kadang-kadang dia minta saya buat projek tu. Hello? Projek untuk kursus dia lah ya. Dia punya final year. Ya, teruskan. Kan Encik Rafiq tolong buatkan untuk saya dah ada masa ataupun baik. macam alasan lah. So macam mana hukum dia, Ustaz? Baik, terima kasih. Saya jawabkan. Ya, saya dengar di radio ya, Cik Rafiq. Assalamualaikum. Baik. Kita ambil satu lagi. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, teruskan. Siapa di sana? Abi Yahya. Silakan. Okey. Assalamualaikum Ustaz Barul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yahya Sadikun. Ya, sahabat saya. Okey. Mungkin satu perkara yang mungkin kita kena perhatikan lah. Jadi perkara yang kita boleh ataupun perkara yang boleh membatalkan ataupun memusnahkan ikhlas tu. Baik, terima kasih. Mungkin ada beberapa juga tolong jelaskan. Saya baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sementara itu saya juga nak kongsi ada Facebook ya. Message daripada rakan Facebook kita juga Ustazah yang rata-ratanya bercakap juga bertanyakan tentang soal macam mana nak kekalkan hati supaya sentiasa ikhlas dalam pekerjaan ya. Kadang-kadang katanya susah nak kekalkan perasaan ikhlas tu. Daripada Hasnah, Nur Hidayah juga ada persoalan yang sama, katanya berhasrat nak berhenti kerja dari sebuah syarikat kerana ada perancangan yang lebih baik. Perlukah kita memikirkan perasaan majikan atau dan juga timnya ya dalam melaksanakan tugasan. Dan selebihnya juga daripada Muhammad Farid, katanya bagaimana nak pupuk keikhlasan dalam hati supaya dalam hati anak supaya cari ilmu, belajar kerana Allah. Saya terpaksa baca cepat sebab masa kita pendek. Silakan Ustaz. Pertamanya tentang Puan di Melaka tadi ya. Kalau kita terlibat dalam satu company yang mana company, kita tahu company itu di mana-mana tempat dia amalkan duit kopi. Kopi halal ya, tapi duit kopi yang haram ya. Duit kopi itulah justifikasi manusia nak mengelabui duit kopi ni duit rasuah lah ya. Jadi asalkan kita tidak terlibat secara direct lah, ya. Asalkan kita tidak terlibat secara langsung ataupun kita terlibat dalam memberi ataupun menguruskan rasuah tu, InsyaAllah kita selamatlah ya, walaupun orang lain yang buat ya. Jadi saya ingin membawa contoh macam mana Siti Asiyah ataupun Masyitah di dalam istana Firaun ya. Firaun tu jahat ya, laknatullah ya, tetapi Asiyah masih lagi boleh menjadi isteri yang solehah walaupun suaminya sejahat-jahat manusia, itu Firaun. Begitu juga Masyitah, dia bekerja dengan Firaun ya, tetapi dia juga adalah penghuni syurga ya. Kerana apa? Dia tidak terlibat dengan kebatilan, kederhakaan yang dibuat oleh Firaun. Jadi melainkanlah kalau kita juga menjadi kaki tangan yang terlibat sama dalam melaksanakan rasuah itu ya. Tapi kalau boleh kita pergi ke tempat yang lebih baik. Tetapi kalau tidak boleh, orang kata kita bertahan dah situ. Bukan senang nak dapat kerja. Dalam hal ini orang kata better bend than break lah. Lebih baik sekah daripada patah ya. Sebab kalau kita terus keluar daripada company itu, belum ada pekerjaan lagi, mungkin ada tanggungan-tanggungan kita yang bermasalah. Jadi mudarat kita berhenti itu lebih buruk daripada kita terus bekerja ya. Jadi kita kena jaga-jagalah soal itu ya. Asalkan kita tak terlibat. Yang kedua,
Memang saya kagum sangat dengan Haji Nur Halim punya pandangan tadi ataupun input-input yang diberikannya. Memang ya, ikhlas itu adalah rahsia dan rahsia Allah. Kita pun tak boleh kita kata saya ikhlas ni. Kalau selagi kita kata kita dah dapat ikhlas, belum ikhlas lagi. Selagi kita rasa kita dah ikhlas, kita belum ikhlas lagi. Ikhlas tu sehingga kita menjadi, orang kata, bukan subconscious mind, unconscious mind. Yang kita sampai, dia ada 3 mind tadi ya. Conscious mind, subconscious mind dan unconscious mind. Jadi ikhlas ini diletak di unconscious mind. Kita tak sedar kita ikhlas sebab kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, macam tidur tadi itu yang penting Cuma apa yang saya nak katakan tadi, memang malaikat tidak dapat detect ikhlas yang ini kalau kita ada prasangka buruk, bau busuk keluar. Macam hadis yang selalu diriwayatkan, bagaimana satu ketika Siti Aisyah ada mengata orang, Rasulullah kata umpama makan daging tu, keluarkan daging tu kan. Nampak tetapi kalau ikhlas ni memang tak nampak sebab itu, oleh kerana itu saya kata kita memburu mencari ikhlas soalnya bukan kita dapat atau tidak, tetapi kita telah menempuh jalan-jalannya. Itu penting ni sebab itu kata ikhlas ni sampai bila kita nak ikhlas? Sampai bila-bila kita merasakan kita tak ikhlas dan terus memburu ikhlas. Itu artinya kita boleh mencapai ikhlas Tetapi kalau kita dah ikhlas dah, stop, artinya kita belum ikhlas. Kita terus memburu. Itu yang dikatakan, orang kata never ending lah tidak ada pengakhirannya Baik, Cik Rafiq tadi tentang komputer software, dia melaksanakan, dan ada student universiti yang ada kerja-kerja, sama ada nak buat course dia ke, PhD dia ke, apa sebab, minta tolong dan sebagainya. Jadi ini tak boleh Kalau kerja-kerja itu berkaitan dengan soal-soal teknikal, tidak mengapa. Maksudnya kita hanya software kita untuk mengatur turutan dan sebagainya. Tetapi kalau kita terlibat sama untuk mencari bahannya, untuk membuatnya sebagainya, saya rasa itu sudah salah. Salah kita tidak boleh menipu manusia tidak manusia. Kalau begitu nanti rosak ilmu rosak ilmu artinya nanti orang yang mempunyai kelulusan di IPT, ada degree dan sebagainya, dia sebenarnya dia tak capable pun melaksanakan kerja. Kenapa? Degree-nya dapat cara jalan pintas yang tak betul tadi Jadi kita tidak boleh. Budaya ilmu akan rosak kalau kita misal kata mengamalkan budaya palagiat ini ataupun copy paste ni. Tak boleh itu kena jaga sungguh-sungguh, Cik Rafiq kena jaga. Kemudian Abi Yahya, sahabat saya ni Ustaz Yahya Sadiko ni, apakah yang perkara-perkara yang boleh membatalkan ikhlas? Banyak kalau kita tengok. Tetapi yang pertama, kita mengungkit-ungkit boleh membatalkan keikhlasan kita Yang saya katakan adalah tubtilu sadaqatikum bil mani wal azza tadi mengungkit-ungkit dalam bentuk saya. Yang kedua, apabila ada riak. Sebab tu yang susahnya kita ni bukan kita sebelum beramal, semasa beramal, selepas beramal ni susah juga Bila selepas beramal ni timbul apa yang dikatakan sum'ah. Sum'ah ni apa? Gila buruk siku lah. Bukan. Sum'ah ni dia suka pada puji. Contoh kita dah bangun tahajud malam. Tak ada siapa pun. Kita buat bukan kerana nak tunjuk manusia. Memang seorang. Tetapi tiba-tiba ada orang kata, I ternampak lah you semalam dekat masjid pukul 2-3 pagi. Kita kembang tau. Itu dia kata sum'ah tu Kita suka mendengar pujian orang. Kalau riak, dia beza. Riak ni dia memang awal-awal memang dia dah bagi tahu. I start kereta malam ni I pukul 2-3 pagi I nak pergi sembahyang tahajud lah. Itu dah cerita awal. Dan memang dah bagi tahu awal. Itu riak, beramal kerana manusia. Ini sum'ah ni lepas beramal, bila dipuji orang ataupun dia ujub. Ujub ni rasa takjub dengan diri. Ini lagi sukar ni Kalau riak tadi ada guru-guru, ada sahabat-sahabat yang boleh menegur kita. Tetapi kalau ujub ni payah, sebab dia dalam hati, dia takjub dengan diri sendiri. Macam kita rasa kita super. Kita boleh buat macam ni. Tak ada orang lah yang boleh buat macam ni. Dia tak keluar dalam bentuk kata-kata. Tak ada boleh. Cuma kata-kata hati dan rasa-rasa dalam jiwa kita yang menyebabkan kita kagum dengan diri kita sendiri. Jadi malang lah ni Ada orang yang riak dengan kereta, yang riak dengan, tetapi kalau ada orang riak dengan tahajud, dengan puasa sunat dan sebagainya, kita rasa
kesian kita pada bukan orang lain tetapi diri kita sendiri. Kita kena kesian pada diri kita sendiri. Jadi insya-Allah kepada sahabat saya Abi Yahya tadi, kita boleh tengok dalam kitab-kitab Minhajul Abidin, ada di kitab-kitab Imam Ghazali dalam bila-bila cerita tentang ikhlas ni apa yang mencacatkan ataupun membatalkan terus amalan kita. Ini ada ya. Okey, yang last sekali ya, bagaimana nak kekalkan hati supaya ikhlas dan sebagainya. Memang bila kita katakan ikhlas tu soal hati, soal hati tu sifatnya qalbun. Qalbun itu sesuatu yang berbolak-balik. Saya dah katakan molekul, Rasulullah kata macam kuah yang mendidih. Molekul-molekulnya sentiasa naik ke atas, naik begitu berubah-ubah ya. Cuma macam ni ya. Untuk kita memupuknya, bila hati kita timbul riak, jangan kita layan terus. Misal kata dia serang kita, kita tepis. Dia datang lagi macam lalat lah, kita tepis. Kita lah menepis begitu je lah. Jangan bila lalat tu datang, saya contoh yang tak ikhlas tu, dia datang rasa riak, rasa ujub tu datang, duduk situ hinggap pada kita biarkan, kita selesa, kita seronok, kita layan lagi dan sebagainya. Itu menyebabkan gugur langsung. Tetapi kalau dia datang, kita tepis, dia pergi, kemudian nanti dia datang lagi, kita tepis, itu yang dikatakan mujahadah kita dengan Allah, supaya kita terus berkekalan dalam bermujahadah. Hujungnya nanti pasti Allah bagi ikhlas. Sebab apa? Allah dah berjanji, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, insya-Allah Allah akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jalan-jalan dia. Itulah yang dikatakan ikhlas tadi, insya-Allah mudah-mudahan. Insya-Allah. Artinya berterusan, terus memburu, terus mencari ya. Saya insya-Allah terus memburu dan mendapatkannya. Insya-Allah. Dan saya kira itu yang dapat kita kongsikan, konklusi kepada apa yang kita kongsikan hari ini Ustaz. Mudah-mudahan ia memandu rakan-rakan kita, juga diri kita Ustaz, untuk sentiasa berada dalam lingkungan ruang lingkup keikhlasan. Dengan hanya untuk mencapai kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk waktu yang lain. Saya juga menanti sebenarnya soalan-soalan yang boleh kita simpan untuk dijawab pada minggu akan datang. Tapi tak apa pun, saya kira rakan Facebook kita Muhammad Fadli Shah Habib Rusli cukup cantik sekali dikongsikan. Ikhlas macam semut hitam atas batu hitam di tengah malam yang gelap gelita. Cukup cantik sekali. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi untuk waktu yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.